Leraian vektor pada sata condong. Dalam video-video sebelum ini kita sudah bincang leraian vektor, iaitu bagaimana kita memisahkan satu vektor itu kepada dua komponen yang saling berserenjang. Dalam video ini kita akan bincang satu case khas, iaitu leraian vektor bagi satu objek yang terletak pada sata condong. Okey, mari kita lihat case ini. Ini adalah satu sata condong dan di atas sata condong ini ada satu objek dan bagi objek yang terletak di atas sata condong, biasanya anda diminta mencari komponen berat yang selari dengan sata dan berserenjang dengan sata. Jadi setiap objek itu dia mempunyai berat. Okey, dan berat ini bertindak menegak ke atas. Dan biasanya bagi sata condong ini, untuk memudahkan pengiraan, kita perlu tahu komponen-komponen daya atau komponen-komponen berat yang selari dengan sata dan yang berserenjang dengan sata. Dalam video sebelum ini kita sudah tahu bahawa kalau kita nak meleraikan satu vektor atau daya, kita perlu tahu magnitude bagi vektor asal itu dan juga sudut yang berada di ekor-ekor bagi vektor-vektor ini. Di sini kita ada sudut sata condong, tapi kita tak tahu sudut-sudut di sini, maka kita perlu cari sudut-sudut di sini dulu. Okey. Ini oleh kerana berat ini adalah bertindak menegak ke bawah, maka dia akan membentuk satu sudut tegak. Satu sudut tegak dengan ufukan di sini. Okey. Jadi kalau ini adalah sudut tegak, ini theta, maka sudut di sini adalah 90 darjah tolak theta. Okey. Dan komponen ini dia adalah selari dengan sata, okey, sata condong ini, maka sudut di sini juga 90 tolak theta. Jadi ini juga 90 darjah tolak theta. Okey. Dan kedua-dua komponen ini adalah saling berserenjang. Okey. Yang kedua-dua komponen saling berserenjang. Kalau saling berserenjang bermakna sudut dia adalah 90 darjah lah. Okey. Sudut di antara kedua-dua komponen ini adalah 90 darjah. Dan kalau sudut dia 90 darjah, sudut di sini adalah 90 darjah tolak theta, maka sudut di sini adalah theta. Okey. Di sini kita akan dapat sudut yang berada di ekor-ekor bagi komponen-komponen vektor di sini. Okey, mari kita padamkan sudut-sudut di sini supaya kita boleh lihat dengan lebih senang lah nanti. Okey, kita padamkan sudut-sudut di sini. Okey, ini juga. Okey, jadi kita perlu ingat kalau sudut di antara sata dengan ufukan adalah theta, maka sudut di antara berat dan juga komponen yang berserenjang dengan sata ini adalah theta. Okey, mesti ingat ini penting. Okey, selepas kita dapat sudut ini dan kita tahu magnitude bagi berat, okey, maka kita boleh cari komponen-komponen yang berserenjang dengan sata dan komponen yang selari dengan sata lah dengan menggunakan leraian vektor. Komponen ini berada di sebelah sudut, maka kita guna cos. Okey, jadi ini sama dengan W cos theta. W cos theta. Dan komponen ini berada di sebelah yang lain daripada sudut. Okey, sudut di sini tapi komponen berada di sini. Maka kita guna sin lah. Ini sama dengan W sin theta. Okey, ini cara kita mencari kedua-dua komponen bagi berat bagi satu objek yang terletak di atas satu sata condong. Kita akan bincang satu contoh pengiraan yang melibatkan objek yang terletak di atas satu sata condong. Sebuah bongkar berjisim 2 kg ditarik oleh satu daya 20 Newton sepanjang satu sata condong yang bersudut 30 darjah dengan lantai yang mengufuk. Jadi di sini ada satu daya 30 Newton dikenakan ke atas satu objek 2 kg dan objek ini terletak di atas satu sata condong yang membentuk sudut 30 darjah dengan ufukan. Diberi bahawa daya geseran di antara bongkah dan sata condong ialah 2 Newton. Cari magnitude komponen daya paduan yang selari dengan sata. Okey. Dia nak kita cari daya atau komponen daya yang selari dengan sata. Jadi kita tengok apakah daya yang selari dengan sata. Okey. Yang pertama, kita tahu bahawa semua objek itu mempunyai
berat. Okey, berat, dan berat itu bertindak menegak ke bawah. Okey, itu adalah berat. Okey, dan oleh kerana jisim dia adalah 2 kg, maka berat ini adalah 20 Newton. 20 Newton. Dan diberi bahawa terdapat satu geseran. Geseran itu sentiasa bertentangan arah dengan pergerakan. Jadi kalau objek ini ditarik ke atas, maka geseran itu bertindak ke bawah. Dan geseran ini magnitude dia adalah 2 Newton. 2 Newton. Okey. Kita tahu bahawa kalau kita kenakan satu daya ke atas satu permukaan, jadi dia akan menghasilkan satu tindak balas norma. Tindak balas norma. Tindak balas normal ni berapa kita tak pasti, tapi ini tak penting, sebab kita hanya berminat dengan komponen-komponen daya yang selari dengan satah sahaja. Kalau yang berserenjang dengan satah tu, dia tak ada kesan kepada komponen yang selari. Okey, ini adalah daya-daya yang dikenakan ke atas bongkai ni. Okey, berat ini dia tidak selari dengan SATA, tapi dia ada komponen yang selari dengan SATA, dan komponen itu akan memberi kesan kepada komponen yang selari dengan SATA. Jadi kita perlu leraikan berat ini kepada komponen-komponen yang selari dan berserenjang dengan SATA. Okey, mari kita lukis komponen-komponen ini. Komponen mengufuk, ini adalah komponen mengufuk, dan ini adalah komponen menegak atau komponen yang berserenjang. Komponen berserenjang dengan SATA dan komponen yang selari dengan SATA. Okey, dan kalau nak meleraikan satu vektor atau daya, kita perlu tahu magnitude bagi vektor asal tu, dan juga sudut dan juga sudut yang berada di ekor-ekor bagi komponen ini. Tadi dalam video sebelum ini kita sudah tahu bahawa kalau sudut SATA condong ini 30 darjah, maka sudut di antara paksi menegak dan komponen yang berserenjang dengan SATA ini juga 30 darjah. Okey, selepas kita dapat sudut ini, kita boleh meleraikan berat ini kepada dua komponen yang saling berserenjang lah. Okey, yang ini adalah 20, sebab magnitude dia 20 Newton, jadi ini adalah 20 cos 30 darjah, dan yang mengufuk ini adalah 20 sin 30. 20 sin 30 darjah. Okey. Jadi sekarang kita sudah dapat semua daya dan komponen daya yang selari dengan SATA. Sekarang kita boleh mula buat pengiraan lah. Okey. Jadi bagi komponen yang selari dengan SATA, okey, kita ada daya yang menarik itu 30 Newton. Okey, sama dengan 30. Lepas tu kita ada dua daya yang bertentangan dengan arah 30 daya 30 Newton ini, iaitu geseran. Jadi tolak 2. Lepas tu tolak dengan komponen berat. Komponen berat ini dia juga berada dalam arah yang bertentangan dengan daya 30 Newton ini. Jadi kita tolak lagi dengan 20 sin 30. 20 sin 30 darjah. Okey. Ini 30 tolak 2 tu 28 lah. Okey. 20 sin 30. Sin 30 ni sama dengan 0.5. Okey, jadi dia 20 darab 0.5 ni sama dengan 10 lah. 10. Okey. Jadi 28 tolak 10, 18 Newton. Jadi komponen yang selari dengan SATA adalah 18 Newton. Okey, ini cara kita melakukan pengiraan lah yang melibatkan SATA condong. Okey, ingat pertama sekali kita lukis komponen-komponen yang selari dan berserenjang dengan SATA. Lepas tu kita tentukan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut SATA condong. Okey, kalau sini 30, sini 30. Selepas kita dapat sudut tu, kita boleh leraikan atau kita boleh mencari magnitude bagi kedua-dua komponen inilah. Okey, dia sama. Kalau bagi komponen yang berada di sebelah sudut tu, kita guna cos 20 cos 30, dan bagi komponen yang berada di sebelah yang lain tu kita guna sin 20 sin 30. Okey.